على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul, dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Hiburan 4.0 anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60%. Serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan je lah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda. Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat. Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah.
Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka. Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian. Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian, kursus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman saya Faiz Sajo Osman. Khamis 9 malam seperti biasa untuk kita bawakan rancangan Hayatul Solihin. Kita nak kenali tokoh-tokoh tabi'in. Kita akan bawakan perbincangan pada waktu ini. Tak lain tak bukan bersama dengan Afadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Albindani dah pun untuk kita bawakan perbincangan ini. Dan malam ini kita nak sama-sama kenali seorang lagi tokoh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Untuk minggu ni kita nak sambung lagi. Seorang lagi tokoh tabi'in. Kita akan bawakan perbincangannya. Harap anda dapat dengar seisi keluarga malam ini untuk diskusi kita. Nak kenali tokoh Salim bin Abdullah bin Umar pada malam ini. Ustaz, kita nak terus pengajian kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara wa ba'd. Terima kasih pada DJ kita Faiz Osman para asatidatul kiram, para filah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama bersua untuk kita menyambung kisah-kisah kehidupan para salih. Faiz, ya, kalau dalam kita pernah baca tu berkenaan dengan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, itu kisah berkenaan dengan cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka pada malam ini kita nak kenali pula cucu Sayyidina Umar Al-Khattab, masya-Allah. Ya, jadi kalaulah dengan Al-Qasim dahulu cerita tentang cucu Sayyidina Abu Bakar yang hebat, sekarang ni kita nak tengok pula bagaimana dengan zuriat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab sangat banyak. Akan tetapi yang paling mirip dengan ayahnya, iaitu dengan Sayyidina Umar, ialah Abdullah bin Umar. Dan begitulah juga Abdullah bin Umar juga memiliki anak yang sangat ramai. Tetapi anak yang sangat mirip dengan Abdullah bin Umar ialah Salim bin Abdullah. Dan Salim bin Abdullah ni di antara salah seorang daripada 7 orang fuqaha daripada Madinah yang sangat-sangat dihormati, sehinggalah masya-Allah beliau menjadi, kita katakan, tumpuan para alim ulama, dan begitulah juga menjadi tumpuan rakyat jelaka untuk mereka mengadu apa-apa hal supaya Salim ini menjadi, kita katakan, lidah mereka untuk menyampaikan teguran-teguran kepada para gubernur dan juga para pemerintah. Salim bin Abdullah bin Umar tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah, dan beliau merupakan anak Sayyidina Abdullah bin Umar yang mana Abdullah bin Umar berkahwin dengan seorang wanita daripada Parsi. Hampir sama dengan Qasim bin Muhammad. Sebab apa? Muhammad bin Abu Bakar juga berkahwin
dengan salah seorang puteri daripada Parsi. Begitulah juga Salim berkahwin Abdullah bin Umar dia juga berkahwin dengan seorang puteri daripada Parsi. Salim tinggal di kota Madinah, Taibah, Madinah Al-Munawwar, yang ketika itu kota Madinah Al-Munawwar masih lagi makmur dan kaya, baik dengan rezeki dan kenikmatan melimpah ruah, dan belum pernah disaksikan seperti itu sebelumnya. Rezeki datang dari segala penjuru, para khalifah daripada Bani Umayyah membanjiri kota tersebut. Maksudnya melimpahkan kota tersebut dengan kekayaan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Begitulah kemakmuran kaum muslimin di era pemerintahan Bani Umayyah. Namun hal itu tidaklah membuat Salim terpikat dengan harta seperti mana orang-orang yang lain. Kalau dengan ayahnya dahulu, Abdullah bin Umar dikenali sebagai seorang lelaki yang sangat zuhud. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah memuji Abdullah bin Umar. Sayyidah Aisyah kata semua orang nampak berubah selepas Rasulullah SAW wafat, yakni kehidupan mereka dari segi kita katakan keluasan rezeki dan sebagainya nampak berubah. Tetapi tidak pernah berubah. Yang tak pernah berubah ini ialah Sayyidina Abdullah bin Umar. Masya Allah, dia tidak pernah berubah. Masya Allah. Begitulah kita katakan prinsip hidup dan juga ketegasan seorang ayah yang mengalir dalam kehidupan pribadi anaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau sentiasa hidup dalam keadaan zuhud dengan apa yang ada di tangannya, dan beliau juga zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dia tidak pernah cemburu dan tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, melainkan apa yang diharapkan hanyalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berpaling daripada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat sementara untuk mencapai kenikmatan yang abadi, yaitu redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kenikmatan-kenikmatan syurga. Tak terhitung banyaknya dalam kalangan khalifah Bani Umayyah serta gubernur-gubernurnya yang ingin memberikan hadiah yang berbagai-bagai kepada Salim bin Abdullah bin Umar. Namun beliau tetap berpegang dalam cara hidupnya yang zuhud, yang tidak menerima pemberian para pemerintah. Dia tidak tamak dan tidak akan ada apa yang boleh menggugat prinsipnya itu. Tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, dan beliau juga Masya Allah merasakan bahawa kenikmatan dunia yang berlebih-lebihan itu akan melalaikannya daripada beribadah dan juga mendapat kenikmatan yang besar di hari akhirat kelak. Pernah pada suatu ketika Salim bin Abdullah bin Umar ini pergi melaksanakan ibadah di tanah haram, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Maka kebetulan kehadiran Salim bin Abdullah bin Umar ini diketahui oleh khalifah. Maka khalifah juga ikut pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, dan dalam masa yang sama nak mengambil peluang untuk bertemu dengan seorang tokoh ulama yang sangat disegani di kota Madinah Al-Munawwar. Bahkan Masya Allah, pemerintah-pemerintah sebelumnya dalam nak buat apa-apa keputusan berkenaan dengan lantikan gubernur Madinah dan sebagainya, mereka akan mendapat restu Salim bin Abdullah bin Umar. Kalaulah dengan Salim bin Abdullah bin Umar direstu, maka pada ketika itu seluruh rakyat jelata akan restu. Tetapi kalau Salim tak setuju, maka gubernur yang dihantar sia-sia saja. Kerana tidak akan mendapat sokongan padu daripada masyarakat setempat. Begitulah ketokohan seorang ulama. Walaupun beliau bukanlah menanti dirinya sebagai pemimpin, sebagai gubernur dan sebagainya, tetapi Masya Allah ketakwaannya, keilmuannya dan juga kita katakan kesolehannya itu telah menjadikan beliau disegani, dihormati
baik dalam kalangan kita katakan hartawan maupun dalam kalangan marhaid, semuanya berada kita katakan di bawah pengaruh ilmu Salim bin Abdullah bin Umar. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik juga ikut serta melaksanakan ibadah di kota Mekah, yang beliau mengetahui bahawa pada ketika itu Salim bin Abdullah bin Umar juga berada di Mekah. Beliau melihat Salim bin Abdullah yang sedang bersimpuh di depan Kaabah dengan khusyuk. Lidahnya bergerak-gerak membaca Al-Quran dengan tartil dan penuh dengan kekhusyukan. Sementara air mata mengalir mencurah-curah di pipinya. Seakan-akan ada lautan air mata di balik kedua matanya itu, kerana banyaknya air mata yang mengalir sehingga membasahi pipi dan juga pakaiannya. Begitulah keadaan seorang yang syiddatul buka min khasyatillah, banyak menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masya-Allah kita ni kadang-kadang nak menangis pun payah. Nak menangis pun payah. Sebab itulah kata para ulama, kalaulah kita sukar nak menangis dalam jalan agama ni, duduklah dengan orang yang mudah menangis, yang mudah-mudahan kita katakan tempias daripada tangisannya itu juga akan menginsafkan kita. Dia menangis kerana takutkan Allah. Kita menangis kerana sedih diri kita tak boleh nak menangis macam dia. Paling kurang tidak. Itu pun tangisan yang juga kita katakan dia menginsafkan. Maka selesai waktu Khalifah sedang tawaf, beliau melihat Salim bin Abdullah bin Umar yang sedang asyik membaca Al-Quran. Dalam hal keadaan untayan bacaannya dengan titisan air matanya yang tak henti-henti. Maka selesai tawaf dan melakukan solat, Khalifah pun berusaha menghampiri Salim bin Abdullah bin Umar. Maka orang ramai apabila melihat kedatangan Khalifah, mereka pun memberi laluan supaya Khalifah dapat mendekat kepada Salim bin Abdullah bin Umar ini. Sehinggalah laluan yang diberikan itu membuatkan Khalifah Sulaiman dapat mendekati Salim bin Abdullah bin Umar sampailah beliau dapat duduk di sebelah. Dapat duduk bersebelahan dengan Salim sehinggalah dikatakan bahawa kakinya bersentuhan dengan kaki Salim bin Abdullah bin Umar. Namun Salim pada ketika itu tidak menghiraukan siapa yang berada di sebelahnya. Beliau terus dengan keasyikannya dalam lantunan bacaan Al-Quran. Diselang-seli pula dengan zikir-zikir. Sebagaimana adabnya kita dalam baca Quran, bila sampai pada ayat-ayat tasbih kita berhenti bertasbih. Bila sampai pada ayat-ayat kita katakan istighfar, kita berhenti beristighfar. Bila sampai pada ayat-ayat berkenaan dengan syurga, kita berhenti juga, kita berdoa pada Allah agar dianugerahkan syurga. Bila sampai pada ayat-ayat pengampunan, maka kita mohon pengampunan. Bila sampai pada ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka, kemurkaan Allah dan sebagainya, maka kita juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada azab dan sengsara neraka serta kemurkaannya. Begitulah yang sedang dilakukan oleh Salim bin Abdullah bin Umar ni. Dalam lantunan bacaan Al-Qurannya itu diselang-seli dengan zikrullah, doa dan juga memohon keampunan kepada Allah. Maka diam-diam Khalifah memperhatikan Salim sambil menunggu beliau berhenti sejenak daripada bacaan dan tangisannya. Ketika ada peluang, Khalifah segera menyapa Salim bin Abdullah bin Umar. Lalu Khalifah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abu Umar. Gelaran beliau ialah Abu Umar. Salim pun menjawab salam tersebut. Maka Khalifah pada ketika itu berbisik kepada Salim, katakanlah apa yang menjadi keperluanmu wahai Abu Umar, saya akan memenuhinya. Masya Allah. Salim bila tengok-tengok rupanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang ada sebelahnya, yang menyapanya tadi itu ialah Tuan Khalifah. Masya Allah. Maka pada ketika itu Khalifah tanya, wahai Abu Umar, nyatakan saja apa-apa keperluanmu, saya akan bantu. Masya Allah. Ini bukan dia yang pergi cari, orang tu yang datang mencari. Masya Allah.
Kalau zaman ini, Masya Allah, nak jumpa khalifah, nak jumpa apa, mungkin kena pergi cari. Ya, mungkin kena bisik-bisik dengan orang kiri, orang kanan, orang depan, dan sebagainya. Ya, nak jumpa dengan orang besar VIP ni. Tetapi Salim bin Abdullah bin Umar ni, justru khalifah yang datang menghadap. Khalifah pula tanya, kalau dia ada keperluan, Masya Allah. Ya, begitulah maksudnya kehaibahan dia Salim bin Abdullah bin Umar ni. Salim tidak mengatakan apa-apa sehinggalah khalifah itu menyangka ya Salim tidak mendengar kata-katanya. Maka sambil merapatkan dirinya kepada Salim, ya khalifah mengulangi perkataannya. Saya ingin anda mengatakan keperluanmu agar saya boleh membantu dan memenuhi keperluan. Ya, dia ingat ya Salim bin Abdullah bin Umar ni tak dengar. Maka Salim mengatakan dengan Allah, kata Salim, dengan Allah sahaja aku rasa malu untuk mengatakannya. Ya, maksudnya nak mengatakan keperluan aku dengan Allah pun aku malu. Ya, sebab apa? Sebab kita ni dalam hidup kita rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan dah. Kalau dengan kita tak minta pun, kalau tu rezeki kita dia sampai. Ya, kalau kita tak minta pun, kalau tu rezeki kita dia sampai. Ya, macam mana Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu dengan Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Syafi'i kata kita ni kena usaha, kita kena ikhtiar, barulah kita boleh dapat rezeki. Imam Malik pasrah, tak apa, restu dengan Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Tapi Imam Malik kata, ya kita kalau kita tak usaha pun, tapi kalau tu dah rezeki kita memang sampai. Maka Imam Syafi'i yang berpegang dengan kita katakan pandangannya tadi itu, pergi bekerja, pergi dan sebagainya, akhirnya Imam Syafi'i dapatlah kita katakan upah daripada pekerjaannya itu, lalu datang ke Masjid Nabawi, dan beliau juga beli kurma untuk dihadiahkan kepada Imam Malik. Disebabkan apa? Ya, guru dia yang paling dia sayang. Maka ketika mana Imam Syafi'i masuk jumpa Imam Malik, beri salam dan hadiahkan kurma tersebut, Imam Malik kata, Imam Syafi'i nak buktikan bahawa rezeki aku dapat dengan dalam keadaan aku berusaha. Maka Imam Malik kata, cuba tengok, rezeki aku juga dapat dalam hal keadaan aku tak perlu usaha. Ya, kurma datang sendiri, Masya Allah. Begitulah maksudnya keyakinan mereka, Masya Allah, dengan rezeki. Maka Salim bin Abdullah bin Umar ni, beliau mengatakan bahawa demi Allah, aku sendiri malu untuk mengatakannya kepada Allah. Ya, sedangkan Allah ni maha memiliki segalanya. Nak minta apa dengan Allah boleh minta. Allah memiliki segalanya. Mana mungkin aku yang sedang berada di dalam rumah Allah ini, ya, tetapi meminta kepada selain Allah. Kata Salim bin Abdullah bin Umar, aku ada depan Kaabah, aku ada dalam Masjidil Haram. Ya, dengan Allah pun aku rasa malu nak minta. Lebih-lebih ini kan pula Masya Allah, nak minta kepada selain Allah di dalam masjid. Ya, sudah semestinya aku tidak akan lakukan. Aku malu sungguh, kata Salim bin Abdullah bin Umar. Maka pada ketika itu khalifah terdiam malu mendengar jawapan daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Tetapi dia tidak beranjak daripada tempat duduknya. Maka ketika mana dia selesai melaksanakan solat, Salim bangun dan ingin beredar daripada Masjidil Haram. Maka orang-orang ramai mula memburunya dan mengerumuninya untuk bertanya tentang hadis, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga tentang fatwa-fatwa, meminta beliau berfatwa berkenaan dengan urusan-urusan agama mereka. InsyaAllah, orang yang dirujuk itu sesuai. Sebab itulah zaman ni pun kita kena belajar daripada orang-orang dulu. Nak minta fatwa ni jangan sembarangan aja. Mintalah daripada orang yang berkeahlian. Ini entah mana-mana pun, keluar fatwa juga. Itu yang jadi macam-macam tu. Kalau dengan kita katakan, bila kita rosak, kita tak bawa pergi jumpa dengan doktor pakai bedah apa tak. Kita bawa pergi jumpa mekanik. Sebab tu spesialis dia. Maka begitulah juga dalam urusan agama ni. Jangan duk rasa semua orang boleh jadi spesialis. Tanyalah kepada ahlinya. Tanyalah kepada ahlinya. Maka betullah apa tindakan yang dilakukan oleh orang ramai yang mengerumuni Salim bin Abdullah bin Umar, kerana mereka nak mendapatkan hadis daripada beliau.
Kerana beliau merupakan orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, Abdullah bin Umar, dan meriwayatkan hadis daripada tokoh-tokoh sahabat yang lain seperti Abu Musa al-Ash'ari dan ramai lagi dalam kalangan guru-guru dia. Mereka juga nak tanya kepada beliau ni tentang hukum hakam, kerana beliau salah seorang daripada 7 ulama pakar dalam berfatwa di kalangan fuqaha Madinah. Dan ada pula yang meminta untuk didoakan. Ada juga yang datang doa minta Salim bin Abdullah bin Umar didoa. Ini juga merupakan salah satu daripada adab ketika mana kita bertemu dengan para alim ulama. Ya, cuma janganlah sekadar kita minta dia doakan kita, paling kurang tidak kita doakan dia dulu supaya dia balas doa kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat bila dia datang, dia sebenarnya nak minta Nabi kita doakan keampunan untuk dia. Maka pada ketika itu seorang lelaki bernama Abdullah bin Sarjis, beliau datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ghafarallahu laka ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampunkan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kita pun kata, dan kepadamu juga. Masya-Allah. Jadi maksudnya ini kebijaksanaan dalam meminta supaya didoakan. Maka orang ramai juga ada yang datang kepada Salim yang terkenal dengan kesolehan, kezuhudan, untuk minta supaya didoakan. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik termasuk di kalangan mereka yang ikut berada di celah-celah orang ramai yang masih lagi mengikuti Salim bin Abdullah bin Umar. Kalau orang ramai perasan yang sedang mengikuti Salim bin Abdullah bin Umar itu ialah khalifah, masya-Allah, maka pada ketika itu mereka pun mulalah menepi, mulalah berganjak dan memberi laluan kepada khalifah agar khalifah dapat mendekati Salim bin Abdullah bin Umar. Maka pada ketika itu khalifah berkata, wahai tuan guru, sekarang kita sudah berada di luar masjid, kut-kutlah tadi kata malu nak minta sebab ada dalam masjid. Maksudnya tak faham lagi. Tak faham lagi sebenarnya tuan guru jawab tu sebab tak nak terima apa-apa pemberian tu. Tetapi dia masih lagi berusaha. Ialah sebab dia juga nak berbakti kepada alim ulama. Ini contoh kita katakan bagaimana dengan seorang pemimpin nak berbakti kepada alim ulama. Dia tanya apa dia nak bantulah apa yang patut dibantu. Itu peranan dia sebagai seorang pemimpin. Maka disebabkan jawapan daripada Salim bin Abdullah bin Umar waktu berada dalam masjid tadi, dengan Allah pun aku rasa malu nak minta, apatah lagi aku sedang berada dalam rumah Allah, mana mungkin aku nak minta pada manusia selain Allah. Maka khalifah pun berkata, sekarang kita sudah berada di luar masjid, katakanlah keperluanmu agar saya dapat membantu. Masya Allah, cakaplah apa-apa keperluan. Kalau bukan keperluan sendiri pun mungkin keperluan pondok ke, keperluan apa ke, biasa macam tu lah. Keperluan pengajian ke apa ke. Maka pada ketika itu Salim menoleh ke arah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, lalu bertanya, keperluan yang macam mana? Keperluan dunia atau keperluan akhirat yang perlu aku katakan? Maka Khalifah langsung mengatakan, tentulah keperluan akhirat, keperluan dunia. Kerana keperluan akhirat tak boleh nak disediakan. Maka Salim mengatakan, saya tidak meminta keperluan dunia kepada yang memilikinya. Masya Allah. Keperluan dunia ni aku tak minta pada Allah yang memiliki semuanya. Bagaimana saya nak meminta kepada bukan yang pemiliknya? Masya Allah. Bagaimana aku nak minta kepada orang yang tak miliki apa-apa? Semua yang ada kat dunia ni milik Allah. Semua yang ada kat dunia ni pun milik Allah. Jadi dengan Allah saja aku tak minta keperluan dunia. Ini kan pula dengan yang tak miliki apa-apa. Maka di situ fahamlah Khalifah. Bermaksud Salim bin Abdullah bin Umar ni enggan menerima apa-apa pun pemberian daripada orang lain. Khalifah itu merasa malu mendengar kata-kata Salim bin Abdullah bin Umar. Dia berlalu sambil mengatakan, alangkah mulianya kalian dengan zuhud dan takwa, wahai keturunan Al-Khattab. Alangkah kayanya kalian dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah
memberkati kalian sekeluarga. Masya Allah. Ya, Khalifah ini mengatakan moga-moga Allah memberkati kalian sekeluarga kerana mulianya ya mereka di dalam kita katakan ya enggan menerima pemberian ya manusia dan hidup dengan penuh dengan kezuhudan. Ini di antara prinsip ya yang dipegang oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Maksudnya bukanlah tak boleh kita terima pemberian, tetapi beliau ada prinsipnya. Apatah lagi Masya Allah orang-orang yang sudah sampai ke tahap keyakinan penuh dia dengan Allah. Ya kita ni kadang-kadang Faiz kita tahu waktu kita ya usia 4 bulan dalam kandungan mak kita dah ditiupkan roh, kita dah ditentukan rezeki kita. Maksudnya Allah dah janji rezeki itu dengan kita. Ya maka orang macam Salim bin Abdullah bin Umar kita yakinlah. Ya dia tak perlu minta pada siapa-siapa pun rezeki itu sampai. Ya kemudian dalam masa yang sama bila kita lahir dalam kehidupan kita ni ya kita mula kita katakan kita mula tengok ya kalau kita ada kita boleh membeli, kalau kita tak ada kita tak boleh membeli. Ya kalau kita ada sesuatu kita dapat memberi. Maka pada ketika itu mulalah kita katakan ya kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang mula goyah kita katakan ya prinsip rezeki tadi tu. Ya sehinggalah seolah-olah merasakan bahawa sebab musafah itu sebagai penentu segala-galanya dalam urusan rezeki. Maka dengan sebab itulah kita mula dipengaruhi dan rasa bimbang ya dengan jawatan, rasa bimbang dengan dengan fulan bin fulan dan sebagainya. Sebab apa? Merasakan bahawa seolah-olah percaturan rezeki kita berada dalam tangan mereka. Sedangkan sebenarnya semua rezeki itu urusan Allah dan pemberian Allah ya kepada kita. Maka ya kata Sulaiman bin Abdul Malik, alangkah ya mulianya kalian dengan zuhud dan takwa wahai keturunan ya Al-Khattab, dan alangkah kayanya kalian dengan Allah. Maksudnya rasa kaya dengan Allah sehingga tidak perlu lagi saya dah ada Allah, saya tak perlu lagi siapa-siapa. Soalannya sedemikian. Begitulah ya keadaan mereka. Tahun yang sebelumnya Al-Walid bin Abdul Malik juga menunaikan ibadah haji ketika orang-orang telah turun daripada Arafah. Khalifah Sulaiman Salim bin Abdullah mereka pada tahun yang sebelumnya Al-Walid bin Abdul Malik juga menunaikan ibadah haji ketika mana mereka berada di Arafah. Maka khalifah ini bertemu dengan Salim bin Abdullah bin Umar. Ketika itu Salim bin Abdullah ini memakai pakaian ihram. Al-Walid mengucapkan salam dan doa. Khalifah memandang tubuh Salim yang terbuka. Maka tampak begitu sihat. Dan dalam hal keadaan kita katakan beliau tu tak nampaklah kita katakan kadang kurus dan sebagainya, sebab dikenali juga Sayyidina Abdullah bin Umar pun seorang yang gagah. Ayahnya Sayyidina Abdullah bin Umar seorang yang bertubuh sasa, dan sehingga ketika mana Sayyidina Umar nak melakukan umrah supaya beliau dapat kita katakan tawaf dengan mudah daripada kerumunan manusia, dan begitulah juga kita katakan berasa-asa saat Sayyidina Umar dah uzur, maka Abdullah bin Umar inilah yang menjadi pengawal yang mengawal ayahnya kerana berbadan sasa tadi. Maka Salim ni juga perwatakan dia, wajah dia mirip dengan ayahnya, dan mungkin juga dengan tubuh badannya pun sasa juga sebagaimana ayahnya. Maka Khalifah Al-Walid ni berkata, alangkah baiknya tubuhmu wahai Abu Umar, apakah makanan kamu sehari-hari? Maka bila tengok tubuh sasa ni mungkin dia ambil protein banyak ke apa kan ni sebab apa tengok badan sadu ni maka pada ketika itu dia tanya, apa makanan kamu? Maka Salim mengatakan, saya hanyalah makan roti kering dan juga zaitun, buah zaitun, dan terkadang daging jika ada hidangan daging. Hanya sesekali makan daging. Kebanyakan makannya itu ialah roti dan juga buah zaitun. Kita ambil maklum bahawa buah zaitun ni nama dia sedap zaitun tapi rasanya belum tentu lagi.
Kawan-kawan yang baru-baru sampai ke Mesir, kadang-kadang abang-abang sini nak perkenalkan buah zaitun sebab apa duk sebut lama dah di Malaysia ni buah zaitun inilah kali pertama jumpa, inilah buah zaitun tunjuk abang-abang maka pasar lah, nak pasar bila kita bila digigit aja masya-Allah pahit tak terhingga lah buah zaitun ni sebab itulah dia buah fresh kita tak boleh makan, kita kena makan jeruk. Maka kehidupan harian Salim bin Abdullah bin Umar ni kata dia makan roti kering dan buah zaitun saja. Dan terkadang-kadang adalah sedikit daging apabila ada rezeki lebih, dia kata. Al-Walid terkejut bila mendengar jawapan daripada Salim bin Abdullah bin Umar ni. Hanya makan roti dengan zaitun tapi tubuh macam ni, masya-Allah. Salim mengatakan benar. Jadi tanya Al-Walid, apakah kamu rasa selera makan makanan itu? Sedangkan masya-Allah orang biasa-biasa pun tak makan roti dengan buah zaitun ni. Biasanya makan roti dengan daging, roti dengan kita katakan sesuatu yang manis, bukan dengan buah zaitun. Maka Salim mengatakan, jika kebetulan aku tidak berselera, maka aku akan tinggalkan hinggalah lapar. Maka pada ketika itu saya akan berselera makan. Kata Salim bin Abdullah bin Umar, kalau dalam keadaan kenyang, makanan lain banyak, memanglah tak selera. Tetapi kalau lah kita dah memang tak ada makanan lain, kemudian tunggu bagi lapar betul-betul baru makan, maka selera lah kita. Jawab Salim bin Abdullah bin Umar. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salim ini tidak hanya mirip dengan datuknya Al-Faruq Umar Al-Khattab dalam bentuk kita katakan fizikal dan juga kezuhudan terhadap dunia yang fana. Namun dia juga adalah seorang yang mempunyai keberanian yang sangat hebat dalam menyampaikan nasihat-nasihat dan kebenaran. Meskipun nasihat dan kebenaran itu sangatlah berat pada setengah-setengah orang. Apabila apatah lagi bila berhadapan dengan kita katakan berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Maka beliau ini hidup di zaman pemerintahan zalim Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang mana Hajjaj ini terkenal ma'ruf kisah-kisahnya bagaimana beliau membunuh para sahabat dan juga orang-orang yang berseteru dengannya, terutamanya mereka yang lantang menentang kezaliman yang telah dilakukannya. Pernah suatu ketika Salim bin Abdullah bin Umar ini menemui Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk meminta kepadanya tentang keperluan kaum muslim. Dia datang jumpa tu bukan sebab nak bagi tahu keperluan dia, tapi nak bagi tahu keperluan kaum muslimin di Madinah sekian-sekian. Orang fakir ada kat sana sini. Maka ni tugas para alim ulama untuk menasihati para pemerintah. Yang kadang-kadang para pemerintah leka dan lalai sehinggalah mereka tak perasan umat dalam hal keadaan kesusahan. Dan mereka yang berada dalam kesusahan ni adalah orang yang ditindas ataupun dizalimi, yang doa mereka sangat-sangat mustajab. Maka para alim ulama dah main peranan untuk mengingatkan para pemerintah. Maka apabila mengetahui kedatangan Salim bin Abdullah bin Umar, seorang tokoh Madinah yang terkemuka dan beliau juga merupakan orang yang dihormati oleh semua, maka Hajjaj pun menyambutnya dengan baik. Dipersilakan Salim ini duduk bersebelahan dengannya, dihormati dan juga kita katakan diraikan. Beberapa waktu kemudian ketika mana mereka asyik berbicara, tiba-tiba dibawa ke hadapan Hajjaj beberapa orang yang pakaiannya cupang-caping, wajahnya pucat, dan semuanya dalam keadaan mereka itu diikat dan dibelenggu. Maksudnya pesalah-pesalah yang dibawa datang kepada Hajjaj. Hajjaj menoleh kepada Salim bin Abdullah dan menjelaskan mereka adalah orang yang melakukan kesalahan di muka bumi, menghalalkan darah yang telah Allah haramkan. Kata Hajjaj, maksudnya dia orang ni dah buat banyak salah ni. Dia orang ni juga menghalalkan darah yang diharamkan.
Maka Hajjaj mengambil pedang dan menyerahkannya kepada Salim sekaligus saya memberi isyarat kepada orang yang pertama. Dia berkata kepada Salim, bangkitlah dan tebaslah lehernya. Ya, Masya Allah, ya, ulama ni teruji ya, untuk mengikuti perintah pemerintah melaksanakan hukum bunuh kepada orang tersebut. Salim menerima pedang itu. Beliau menghampiri orang yang dimaksudkan, ya, lelaki pertama yang berdiri. Seluruh matanya menghadap kepadanya untuk melihat apa yang hendak beliau lakukan. Orang tadi pun duk risau dah ni, ya. Salim nak buat apa pada dia ni? Ya, khalifah suruh bunuh. Ya. Gubernur suruh bunuh. Salim berdiri di depan orang tersebut lalu bertanya, adakah engkau benar seorang Muslim? Maka orang itu pun mengaku benar, aku seorang Muslim. Tapi kenapakah, apa keperluan engkau bertanya aku pada saat ini? Ya, orang tadi tanya, nak tanya apa lagi? Apa keperluan dia? Sungguh saya orang Muslim. Saya adalah seorang Muslim. Maka kata orang tadi, lakukanlah sahaja sebagaimana yang diperintahkan. Kalau kamu tak buat, nanti kamu pula yang susah. Tak apa, biarlah aku berkorban. Ya, kata orang tadi. Salim tanya lagi, apakah engkau melaksanakan solat subuh hari ini? Awak solat subuh tak pagi tadi? Maka kata tahanan itu, sudah aku katakan bahawa aku seorang Muslim. Pastilah seorang Muslim itu solat. Ya, aku solat subuh pada pagi tadi. Buat apa kamu nak tanya lagi? Pancung aja aku ni. Ya, nanti kamu pula yang susah. Ya. Maka Salim bin Abdullah bin Umar, ya, bila mendengar jawapan daripada orang itu, beliau langsung berpaling kepada Hajjaj dan melemparkan pedang yang dipegangnya itu di hadapan, ya, di hadapan Hajjaj. Lalu dia berkata, orang ini mengaku sebagai seorang Muslim dan berkata bahawa hari ini dia telah pun melaksanakan solat subuh pada pagi tadi. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar pun dia datangkan hadis. Ya, aku dengar satu hadis, yang mana kita dalam perbicaraan kita ni sudah semestinya lah, ya, taklah disebutkan lataian sanad hadis itu. Hanya sekadar kita katakan datang khidmatan hadis. Rasulullah SAW dia pernah bersabda, barang siapa yang solat subuh dia berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang solat subuh dia berada dalam pemeliharaan Allah, jaminan Allah. Ya. Siapa yang solat subuh dia berada dalam jaminan Allah. Ya. Maka sebab itulah, ya, jangan pukul 5 pagi sanggup bangun untuk pergi kerja tetapi lupa nak solat subuh. Ya, lupa nak solat subuh. Pastikan subuh itu ditunaikan. Barang siapa yang solat subuh dia berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya tidak akan membunuh seorang yang berada dalam perlindungan Allah. Mana mungkin, ya, saya membunuh seorang yang Allah jamin keamanannya. Maka pada ketika itu Hajjaj sangat marah sekali dengan jawapan daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Maka, ya, Hajjaj berkata, kami akan membunuhnya bukan kerana meninggalkan solat, melainkan kerana dia membantu pembunuhan atas Khalifah Uthman bin Affan. Salim berkata, padahal ada orang yang lebih berhak untuk menuntut darah Uthman bin Affan daripada engkau. Hajjaj pun diam, ya, dan tidak mampu berbicara. Hajjaj ni untuk bagi alasan, kata dia nak bunuh orang ni sebab apa? Orang ni terlibat dalam, kita katakan, dia menyokong komplot pembunuhan Sayyidina Uthman. Ya, maka pada ketika itu Salim bin Abdullah bin Umar kata, sebenarnya ada orang lain yang lebih patut tuntut tentang darah Uthman ni nak dibandingkan dengan kamu. Kamu tak payah nak belagak hero lah maksudnya. Ya, kamu tak payah nak belagak hero lah. Ya, ramai lagi sahabat yang ada, keturunan Uthman sendiri pun yang ada, tetapi mereka semua mengambil sikap berdiam diri. Ya, kenapa pula kamu nak lebih-lebih? Maka pada ketika itu, ya, Salim pun berlalu dalam hal keadaannya. Hajjaj juga, ya, lidahnya keluh, ya, kerana tidak dapat lagi, kita katakan, menyanggah kata-kata, ya, Salim bin Abdullah bin Umar.
Begitulah ya gambaran bagaimana kehebatan ya Salim bin Abdullah bin Umar ini. Di antara yang menyaksikan kejadian itu pergi ke Madinah. Ya, orang-orang yang menyaksikan hal kejadian itu, ya mereka datang ke kota Madinah dan menceritakan semua yang mereka lihat tentang Salim kepada ayahnya Abdullah bin Umar. Masya Allah. Ya, mereka pergi report pada Sayyidina Abdullah bin Umar bagaimana sikap Salim ketika mana berhadapan dengan Hajjaj. Maka Abdullah bin Umar ya, apabila diceritakan, ya beliau mengatakan bagus sekali, alangkah mengembirakan perbuatan anakku ini, Masya Allah ya. Maksudnya sikap tegasnya terhadap Hajjaj. Ketika Khalifah beralih ke tangan Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga keturunan daripada keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Khalifah baru itu segera mengirim surat kepada Salim bin Abdullah bin Umar. Bila Umar bin Abdul Aziz dilantik, dalam hal keadaan dia tak jangka yang dia akan dilantik. Bagaimana dengan keluarga Khalifah sebelumnya rela untuk melepaskan jawatan dan juga kedudukan dan diserahkan kepada beliau. Maka di dalam surat Umar bin Abdul Aziz itu kepada tokoh terkemuka dalam kalangan tabi'in Madinah ini, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, amma ba'du, saya telah menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus permasalahan ummah tanpa diminta atau ditanya terlebih dahulu dengan saya. Maksudnya aku telah diberikan tanggungjawab ini dalam hal keadaan aku belum ditanya apakah setuju ataupun tidak menerima. Tiba-tiba aja lantikan dah berlangsung. Tiba-tiba aja dilantik. Maka dengan ini saya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengujiku agar berkenan menolongku. Jika surat ini sampai ke tanganmu, wahai Salim, aku minta agar engkau mengirimkan kepadaku kitab-kitab tentang Umar Al-Khattab, perilaku dan juga keputusan-keputusannya sebagai khalifah. Maksudnya catatan tentang manaqib kepribadian Sayyidina Umar Al-Khattab untuk dijadikan pedoman bagaimana Khalifah Umar ketika menjadi khalifah, bagaimana kita katakan pemerintahannya, sikapnya terhadap fakir miskin, sikapnya terhadap orang kaya, sikapnya terhadap mereka yang berdosa. Maka itu yang nak diketahui oleh Abdullah bin Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hantarkanlah kepadaku semua tulisan-tulisan berkenaan dengan Umar Al-Khattab, perilaku dan keputusan-keputusannya ketika mana menjawab jawatan khalifah. Saya ingin sekali mengikuti jejak langkah beliau dan berjalan mengikuti jalan beliau. Semoga Allah memelihara saya untuk ini. Itu isi kandungan surat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada Salim bin Abdullah bin Umar. Setelah membaca surat tersebut, Salim bin Abdullah mengirimkan surat sebagai satu kita katakan jawapan balas. Telah sampai kepadaku suratmu yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengujimu dengan kewajiban mengurus kaum muslimin tanpa kamu meminta dan tanpa kamu ditanya walaupun sepatah, berbincang dahulu dengan kamu. Dan kamu menginginkan jalan yang telah dilalui oleh Umar bin Al-Khattab. Kamu juga minta tulisan-tulisan berkenaan dengan keputusan Umar. Yang perlu kamu perhatikan dan ingat selalu adalah bahawa kamu tidak hidup pada zaman Umar Al-Khattab dan tidak didampingi oleh orang-orang seperti yang mendampingi Umar bin Al-Khattab. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar ni dia bagi nasihat pada Umar bin Abdul Aziz. Nasihat dia kata, kamu perlu tahu, kamu bukan hidup di zaman Umar,
orang-orang yang juga orang-orang yang hidup di zaman kamu juga tak sama sebagaimana mereka yang hidup di zaman Sayyidina Umar. Mereka yang hidup di zaman Sayyidina Umar. Jadi apa yang perlu apa yang perlu kamu tahu dalam nak hadapi masalah ni, bukanlah sekadar kita katakan nak hidup dengan cara hidup Sayyidina Umar, nak tegah macam tegah Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab zaman dah berubah. Manusia itu berubah mengikut peredaran zaman. Tetapi ketahuilah, bila kamu mempunyai niat untuk berbuat baik dan benar-benar menginginkannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membantumu bersama para pejuang dan mereka yang berada mendampingi. Jadi kata Salim bin Abdullah bin Umar, yang paling penting sekali kamu betulkan niat kamu nak melaksanakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu Allah akan bantu kamu dengan orang-orang yang penjawat yang ada di sekeliling kamu yang akan bantu kamu nanti apabila betulkan niat. Hal itu akan datang kepadamu di luar jangkaan kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya berdasarkan niatnya. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat, dan bagi setiap orang itu diberikan kepada dia itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka Salim bin Abdullah bin Umar menasihati Umar bin Abdul Aziz supaya perbetulkan niat kamu. Maka insya-Allah kamu akan dapat apa yang kamu niatkan. Kalaulah niat nak menegakkan keadilanlah yang Allah akan bagi. Begitu maksudnya. Bila berkurang niatnya pada kebaikan, maka akan berkurang pula pertolongan. Kalau kita kurang niat, maka pertolongan Allah pun kurang. Sebab itulah sekarang ni kita dalam hal keadaan kita katakan nak keluar pergi masjid tu. Para ulama ada karang kitabun niat, kitab berkenaan dengan niat. Sebab apa? Nak bimbing kita macam mana nak memotivasikan kita supaya kita dapat kebaikan yang banyak. Ya Allah, aku keluar nak pergi masjid ni yang pertama untuk melakukan untuk menunaikan kefarduan yang telah diwajibkan ke atas. Aku juga ya Allah nanti nak iktikaf dalam masjid. Aku juga ya Allah pergi ni supaya aku dapat menghubungkan silaturahim sesama kaum muslimin yang ada di masjid. Aku juga ya Allah nak ambil kesempatan ni untuk mengaji supaya keluarkan diriku daripada kejahilan agar aku lebih kenal kepadamu. InsyaAllah saat kita pergi masjid selain itu aku juga ya Allah pergi ke masjid kerana masjid merupakan tempat curahan rahmatmu. Maka pada ketika itu saat aku masuk ke masjid, limpahkanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Maka kalau kita niat yang macam tu, insya-Allah bila kita pergi masjid pun tenang, tengok orang sekeliling kita pun insya-Allah rasa senang. Sebab apa? Kita dibantu berdasarkan niat kita. Tapi kalau nak pergi masjid tu sebab nak cari salah orang, insya-Allah berlambat salah kita jumpa. Berlambat salah kita jumpa. Ataupun pergi ke masjid tak ada niat apa. Saya pergi mayang balik saja. Niat-niat lain tu tak ada. Itu pun kadang-kadang macam-macam yang kita dapat. Maka disebabkan daripada rumah lagi niat nak menghubungkan silaturahim, maka saat masuk ke masjid, masya-Allah, adalah sifat kita katakan tolak ansur, adalah sifat kita katakan hormat menghormati sebab nak hubung silaturahim. Maka seseorang itu diberikan berdasarkan niat dia. Apabila nafsumu mengajak kepada sesuatu yang tidak diredai oleh Allah, maka ingatlah apa yang dialami oleh para penguasa sebelum. Jadi mudah aja peringatan Salim bin Abdullah bin Umar ni, tak perlu pun aku bagi longgarkan kitab cerita tentang kehidupan Umar dan begitu juga cerita tentang tindakan Umar, sebab zaman Umar dengan zaman kamu berbeza. Tetapi yang tak membezakan zaman kamu dengan zaman Umar ialah apa? Husnul niyah, perbetulkan niat. Inilah didikan yang Nabi kita ajar. Kita kadang-kadang masya-Allah duk berharap nak hidup macam zaman Nabi ni. Alangkah baiknya Ustaz kalau kita dapat hidup macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Masya-Allah Allah bagi pada kita hidup zaman ni itu dah sesuai dengan kita dah
Mungkin kalau kita hidup zaman tu Masya Allah ya, dengan tak sabarnya, dengan dengan kita katakan malahnya, ya, kita tak boleh pun duduk sekali dengan Nabi. Ya, mungkin duduk jauh lagi. Ya, maka beruntung dah kita hidup zaman ini. Allah tentukan dalam takdir dia tu cantik tak. Ya, syukur aja. Ya, yang penting apa? Dalam nasihat Salim bin Abdullah bin Umar ni bukan sekadar nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz saja. Nasihat untuk saya, untuk Faiz, untuk kita semua. Ya, terima kasih kawan-kawan kita yang rajin buat catatan ya, dan sebagainya. Dalam yang kita katakan ya, siaran ini Masya Allah, mudah-mudahan ya mereka juga dapat kebaikan ya, dan keberkatan disebabkan catatan yang dicatat itu bila diamalkan oleh orang lain. Maka yang penting sekali yang diingatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar ialah betulkan niat. Ya, betulkan niat. Perbanyakkan niat-niat yang positif supaya Masya Allah kita akan dibantu. Dan yang kedua kata dia, bila nafsu cuba nafsu cuba menyerumu kepada apa yang Allah tak redha, maka pada ketika itu ingat apa yang dah jadi kepada para penguasa yang zalim sebelum kamu. Ya, ingat macam mana Firaun dengan kekuasaan dia musnah dia. Ingat macam mana Namrud mati dengan begitu aja. Ingat bagaimana dengan Qarun. Ingat bagaimana dengan orang-orang sebelum kamu yang memerintah dengan kezaliman, yang mana mereka semua musnah dan binasa. Maka perhatikanlah betapa rosaknya mata mereka kerana hanya digunakan untuk melihat kenikmatan. Perut mereka pecah kerana terlalu kenyang dengan syahwat. Bayangkanlah seandainya jenazah mereka diletakkan di samping, di tepi rumah dan tidak dimasukkan ke liang lahat. Tentulah kita akan sengsara kerana busuk baunya dan akan terkena penyakitnya disebabkan wabak yang dibawa daripada mayat yang tidak ditanam. Maka inilah nasihatku kepadamu. Masya Allah. Ya, begitu saja nasihat Salim bin Abdullah bin Umar kepada Umar bin Abdul Aziz. Kehidupan Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab penuh dengan ketakwaan, akrab dengan hidayah, menjauhi kesenangan dunia dan juga godaannya. Beliau telah melakukan seluruh kebaktian dalam hidupnya sesuai dengan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau makan makanan yang keras dan kasar, roti yang kering, dan begitulah juga zaitun yang pahit. Beliau juga mengenakan pakaian daripada kain-kain yang kasar. Beliau sentiasa duduk bersama dengan orang-orang miskin. Namun beliau juga bergabung dengan angkatan perang kaum muslimin untuk menghadapi tentangan-tentangan orang Rom, dan selalu berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Setiap pengaduan akan disampaikan kepada para penguasa tanpa rasa takut dengan kekuasaan mereka. Itulah perwatakan Salim bin Abdullah bin Umar. Ketika ajal menjemputnya pada tahun 106 Hijrah, duka cita menyelimuti kota Madinah. Kota Madinah subul dengan kesedihan, dengan kematian Salim bin Abdullah bin Umar. Semua orang datang untuk mengantar jenazahnya dan menyaksikan pemakamannya. Termasuklah Hisham bin Abdul Malik yang ketika itu berada di Madinah, turut menghadiri pemakaman beliau. Hisham ni pun salah seorang daripada pemerintah. Beliau terlalu kagum melihat lautan manusia yang menghantar jenazah Salim bin Abdullah bin Umar, sehinggalah timbul rasa di hatinya sampai beliau mengatakan, nanti akan terbukti betapa banyak manusia yang akan menghadiri pemakaman tatkala khalifah muslimin wafat di negeri mereka. Kemudian dia berkata, kirimkanlah 4,000 pemuda ke perbatasan. Maka tahun tersebut dikenal dengan tahun 4,000, yakni tahun kematian Salim bin Abdullah bin Umar tu dikenali dengan tahun 4,000. Disebabkan apa? Disebabkan 4,000 angkatan perang dikeluarkan oleh Hisham bin Abdul Malik ni. Ambil semangat, tengok macam mana Salim bin Abdullah bin Umar yang berbakti kepada ummah
yang menjadi tokoh yang hebat sehinggalah dia kematiannya dibanjiri oleh ramai manusia yang kehadiran orang ramai ini menunjukkan kepada restu dan redha yang mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala meredainya. Jadi kata Hisham bin Abdul Malik, aku nanti pun kalau boleh nak mati macam ni juga, supaya ribuan manusia datang mengiringi jenazahku. Maka dia pun nak buat bakti sampai dia utuskan 4,000 angkatan tentera untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita lihat bagaimana dengan kehidupan seorang yang soleh dapat kita katakan biasan kesolehannya tu kepada orang lain sehinggalah memotivasikan semua orang, termasuklah kita semua pada malam ni, masya-Allah, dapat kita mengambil inspirasi daripada kisah Salim bin Abdullah bin Umar. Niat yang benar, lidah yang benar, dan begitulah juga dengan keikhlasan yang benar kepada Allah. Itulah di antara motivasi yang dapat kita ambil daripada kisah Salim bin Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripadanya. Wallah. Amin. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini mengenali seorang lagi tokoh Salim bin Abdullah bin Umar. Semoga kita dapat ambil pengajaran mutiara-mutiara kata yang dikongsikan oleh Sayyidina Salim ini, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz untuk kesempatan pertemuan kita berkongsi ilmu bersama dengan kita pada pagi ini. Semoga Allah kurniakan kesihatan untuk Ustaz bersama-sama dengan kita lagi, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda sahabat saya terus setia bersama kami, ikuti IKIM Inspirasi Inforia Islami Hayatul Solihin akan kembali semula minggu depan hari Khamis 9 malam, juga ulangannya pada hari Sabtu jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 89.5 FM di Melaka. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Buku baharu bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam